Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan berkongsi satu tajuk, iaitu berkaitan dengan ulama-ulama yang terkenal dalam pemerintahan Islam. Dan kita akan berbincang berkaitan dengan tokoh-tokoh yang terkenal di negara Islam ni pada pemerintahan Islam, iaitu ada tiga tokoh, iaitu berkaitan dengan Imam Hasan Al-Basri, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas. Itu tiga tokoh-tokoh yang terkenal dalam pemerintahan Islam, dalam negara Islam. Kita teruskan, kita pergi kepada tokoh yang pertama, iaitu Imam Hasan Al-Basri. Itu biodata beliau ialah Abu Sa'id Al-Hasan bin Abu Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, dan dilahirkan pada tahun 21 Hijrah di Madinah pada zaman pemerintahan Umar. Beliau tinggal di Lembah Qura. Ibu beliau Khairah adalah khadam kepada Ummu Salamah, iaitu isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada ketika ibu keluar bekerja, beliau menangis ketika masih kecil, lalu Ummu Salamah menyusukannya. Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada beliau hikmah dan ilmu berkat penyusuan tersebut. Senang cerita, Imam Hasan Al-Basri ini merupakan anak susuan kepada Ummu Salamah, isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sifat Imam Hasan Al-Basri ini adalah Al-Hasan seorang yang kuat agamanya, banyak bersedih ni maksudnya banyak menitiskan air mata, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sedih yang tak ada sebab tu. Kemudian zuhud, fasih. Fasih ni maksudnya dia adalah pakar dalam bahasa Arab. Kemudian seorang yang tampan, handsome, dan beliau antara orang yang berani pada zaman dia. Beliau terkenal dengan seorang yang sangat takut dan gerun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa berpuasa, dan seorang yang gemar untuk melakukan solat sunat di malam hari. Kemudian kemasyhuran beliau, Imam Hasan Al-Basri ini adalah antara pemimpin di kalangan tabi'in dan imam bagi penduduk Basrah. Beliau sempat bertemu dengan 130 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan hadis daripada Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, Abu Musa Al-Asy'ari dan lain-lain. Beliau juga belajar ilmu-ilmu berkaitan dengan agama Islam dan dengan ramai ulama yang menetap di Basrah. Kemudian beliau menjadi ulama yang terkenal pada zaman semasa hayat hidup beliau. Dalam kerajaan Muawiyah, beliau telah menjadi penulis kepada Gubernur Khurasan, iaitu Ar-Rabi' bin Ziyad. Beliau menemui pemerintah dan menyuruh mereka berbuat perkara kebaikan dan mencegah mereka daripada perkara kemungkaran. Dan Imam Hasan Al-Basri juga membantu Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam beberapa urusan negara Islam. Dan Imam Al-Hasan Al-Basri meninggal dunia ketika berusia 88 tahun
pada bulan Rejab tahun 110 Hijrah. Okey, itu cerita berkaitan dengan Imam Hasan Al-Basri secara ringkaslah. Okey, kemudian kita pergi kepada Imam Abu Hanifah. Okey. Kita kenal sikit siapa dia Imam Abu Hanifah. Okey, biodata beliau, Imam Abu Hanifah ini adalah An-Nu'man bin Sabit bin Nu'man At-Taimi Al-Kufi, Abu Hanifah. Beliau dilahirkan pada tahun 80 Hijrah di Kufah dan dibesarkan di sana dalam keluarga Muslim yang baik, kaya dan mulia. Sempat bertemu beberapa orang sahabat Nabi SAW, antaranya dia sempat bertemu dengan Anas bin Malik. Okey, sifat beliau, Imam Abu Hanifah ni adalah seorang yang sangat luas ilmu dia, seorang yang zuhud, wara', banyak beribadah, tawaduk, petah berhujah, dan antara orang yang hebat daripada sudut ucapannya. Kalau dia bagi ucapan tu boleh buat orang terpegun. Okey, dan kemasyhuran beliau, Imam Abu Hanifah ini terkenal dengan ilmunya yang luas dan berakhlak yang mulia. Orang yang ilmunya luas dan akhlak yang mulia. Beliau adalah imam pertama daripada imam-imam mazhab yang 4 yang merupakan pengasas bagi mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah ni adalah pengasas bagi mazhab Hanafi. Kita tahu kita ada mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i, dan dia adalah imam yang pertama, imam mazhab yang pertama. Dan beliau mendalami ilmu kalam sejak kecil hingga mahir dalam ilmu tersebut. Beliau berdebat dengan ahli pelbagai kumpulan dan menundukkan mereka. Dia banyak berdebat dan kebanyakannya dan memang dia menang dalam satu-satu debat yang dia sertai itu. Okey, kemudian beliau beralih kepada ilmu fiqh dan belajar dengan Hamad bin Abu Sulaiman selama 18 tahun sehinggalah Hamad meninggal dunia. Abu Hanifah mengetuai halaqah ilmu menggantikan gurunya Hamad di Masjid Kufah. Dan selepas guru dia meninggal dunia, tugas Imam Abu Hanifah ni gantikan guru dia mengetuai pengajian kelas-kelas pengajian ilmu di masjid di Kufah. Okey, semasa era kerajaan Umayyah, Gubernur Kufah Yazid bin Umar bin Hubairah ingin melantik beliau sebagai hakim, namun beliau enggan dan menolak jawatan tersebut. Oleh kerana itu, beliau dipenjarakan oleh gubernur tersebut dan disiksa. Di zaman pemerintahan Abbasiyah, Al-Mansur ingin melantik beliau sebagai hakim sekali lagi, namun beliau menolaknya. Lalu beliau dipenjarakan oleh Al-Mansur sehingga Imam Abu Hanifah ini meninggal dunia, mati di dalam penjara. Okay? Dan Imam Abu Hanifah meninggal dunia pada bulan Rejab tahun 150 Hijrah di Baghdad. Okay, itulah antara sedikit berkaitan dengan Imam Abu Hanifah. Dan seterusnya kita pergi kepada Imam Malik bin Anas. Okey. Imam Malik, beliau ialah Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir Nafi'i Al-Hamiri Al-Madani, Abu Abdullah. Iaitu dilahirkan pada tahun 93 Hijrah di Madinah Al-Munawwarah dan dibesarkan di sana. Sifat-sifat beliau adalah Imam Malik adalah seorang yang alim. Beliau juga seorang yang wara', yang mempunyai ingatan yang kuat dan firasat yang tajam. Beliau juga seorang yang penyabar, mempunyai kehebatan, mulia, kuat beribadah dan sangat memuliakan ataupun mengagungkan hadis Nabi SAW. Ini sifat Imam Malik.
Dan kemasyhuran beliau, Imam Malik adalah antara pemimpin pengikut tabi'in dan imam kedua daripada imam-imam mazhab yang empat, yang mana beliau merupakan pengasas bagi mazhab Maliki. Beliau adalah seorang yang sentiasa bersama ulama fiqh Madinah, Ibnu Hurmuz, ketika berusia 7 tahun lagi. Imam Malik ni dah belajar pengajian fiqh. Beliau menuntut ilmu daripada Nafi' Maula Ibnu Umar, Az-Zuhri dan lain-lain. Beliau mempunyai majlis pengajian di Masjid Nabi untuk mengajar dan memberi fatwa. Imam Malik ni ada majlis, dia ada kelas dia yang tersendiri di Masjid Nabawi untuk dia mengajar dan mengeluarkan satu-satu fatwa. Okey, apabila beliau ingin keluar membicarakan tentang satu-satu hadis Nabi, beliau akan berwuduk seperti wuduk untuk solat. Okey, ini yang pertama, hebatnya dia. Okey. Dia kalau nak cakap something berkaitan dengan hadis Nabi pun, beliau akan berwuduk seperti dia nak solat, dan memakai pakaian yang paling baik dan menyikat janggutnya sebagai menghormati hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dan buku beliau yang masyhur iaitu Muwatta' Imam Malik adalah salah satu buku hadis pertama dan yang paling terkenal. Ramai ulama menghuraikan buku ini, dan Imam Malik akhirnya meninggal dunia pada bulan Rabiul Awal tahun 179 Hijrah di Madinah, dan dikebumikan di satu tempat yang bernama Baqi'. Okey, itu berkaitan dengan Imam Malik. Okey, setakat itu saja perkongsian untuk tajuk kemasyhuran ataupun tokoh-tokoh yang masyhur di zaman pemerintahan negara Islam. Semoga dengan apa yang dikongsikan dapat memberi manfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.